Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaca Syadamira binti Muhammad Sufian dari kelas 1 Tegas. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Khairuddin Barbarossa, Pembela Islam di Lautan Mediterranean. Pengarang bagi buku ini ialah Al-Ghazali. Buku ini merupakan sebuah novel fiksyen sejarah. Untuk tidak membuang masa, marilah kita merungkai serba sedikit mengenai cerita ini. Ramai yang tidak mengenali siapakah Khairuddin Barbarossa. Namun sekiranya disebut dalam filem Pirates of Caribbean, ramai yang angkat tangan tahu. Salah satu watak dalam filem itu adalah inspirasi daripada Laksamana Agung ini. Nama sebenar beliau ialah Khizr bin Yaqub Aga atau dikenali sebagai Khairuddin Barbarossa. Dilahirkan pada tahun 1478 di Lesbos. Khizr adalah Laksamana Angkatan Tentera Laut Uthmaniyah. Sepanjang memegang jawatan itu, beliau berjaya memastikan kerajaan Turki Uthmaniyah mendominasi kawasan Laut Mediterranean pada pertengahan abad ke-16. Gelaran Khairuddin dikurniakan kepada Khizr oleh Sultan Sulaiman I, manakala nama Barbarossa pula berasal daripada perkataan Latin barba yang bermaksud janggut dan rossa bermaksud merah. Secara literalnya, Khizr digelar sebagai si janggut merah. Bapanya bernama Yaqub Aga, manakala ibunya bernama Katerina. Yaqub Aga adalah bekas anggota pasukan elit Turki yang dikenali sebagai Janissary. Kerjaya Khizr sebagai pelaut bermula ketika membantu perniagaan tembikar bapanya. Khizr terlibat dalam kegiatan perdagangan antarabangsa. Abangnya Arush adalah pengasas kepada sebuah pasukan privatir di Laut Aegea. Pasukan privatir ini merujuk kepada pasukan yang tidak rasmi yang menjaga keselamatan pedagang di kawasan tertentu daripada ancaman lanun. Khizr mengambil alih tempat Arush selepas abangnya terkorban dalam perang di Tlemcen. Pasukan privatirnya bergerak di Levant, Anatolia, Syria, Mesir dan rantau Afrika Utara. Mereka dikenali sebagai pasukan privatir Barbarossa. Selepas Arush terkorban, Khizr mengambil alih tempatnya sebagai Gubernur Algeria. Kejayaan yang diraih dalam perang itu menyebabkan pemerintah Turki Sultan Selim I memberikan Khizr gelaran Beylerbey, salah satu kurniaan tertinggi Angkatan Tentera Uthmaniyah. Bermula daripada saat itu, Khizr membina namanya sebagai Laksamana Angkatan Laut Uthmaniyah. Kehadirannya menyeimbangkan kuasa maritim di rantau Mediterranean yang terdiri daripada orang Sepanyol, Perancis, Itali dan juga Turki. Oleh kerana Khizr sentiasa menjadi batu penghalang dalam setiap usaha orang Eropah yang mahu menguasai Mediterranean, mereka menggelarkannya sebagai seorang lanun. Ia adalah salah satu tuduhan berniat jahat kerana Khizr bergerak di laut dengan mendapat surat izin daripada pemerintah Turki. Gelaran lanun itu diberikan untuk mencemarkan reputasi baik Khizr kerana menyelamatkan ramai orang Islam yang ditindas masa keluar dari semenanjung Iberia ketika kemuncak gerakan Reconquista. Kemuncak kejayaan Khizr adalah ketika pelantikan beliau bagi mengetuai Angkatan Tentera Laut Uthmaniyah dalam mengekang perjalanan Angkatan Tentera Salib yang mahu menawan Istanbul. Angkatan Tentera Salib terdiri daripada gabungan tentera beberapa buah kerajaan utama di Eropah. Kemenangannya di Preveza menjamin penguasaan kerajaan Uthmaniyah di Laut Mediterranean selama 33 tahun sebelum berakhir semasa Perang Lepanto. Khizr meninggal dunia pada tahun 1545 di Istanbul. Makamnya direka oleh arkitek Uthmaniyah yang terkenal iaitu Mimar Sinan. Ini ialah serba sedikit penjelasan tentang siapakah Khairuddin Barbarossa. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda perlulah membaca buku ini. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami iaitu PSS Tun Fatimah. Selamat membaca. Bye-bye.